Menurut teori pembelajaran Albert Bandura 1925, manusia secara semula jadi belajar melalui proses peniruan atau pemerhatian, iaitu dengan cara melihat orang lain melakukan, mendapat ganjaran daripada perlakuan atau melihat orang menerima hukuman daripada perlakuan. Modeling menurut teori Bandura ialah proses meniru model dan tingkah laku untuk menghasilkan tingkah laku yang hampir menyerupai dengan model tersebut. Jenis-jenis peniruan yang dinyatakan dalam teori Bandura untuk modeling ada 5, iaitu yang pertama secara langsung, iaitu dengan meniru perbuatan ataupun tingkah laku yang sama melalui pemerhatian. Yang kedua adalah secara tidak langsung, iaitu menghasilkan tingkah laku yang terhasil daripada imajinasi ataupun daripada pemerhatian secara tidak langsung. Yang ketiga adalah gabungan, iaitu menghasilkan tingkah laku antara gabungan pemerhatian secara langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat ialah sekat laluan, iaitu meniru sesuatu tingkah laku yang hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu sahaja. Dan akhir sekali ialah peniruan tak sekat laluan, iaitu boleh melakukan tingkah laku dan tidak terhad kepada apa-apa situasi. Proses modeling ataupun proses peniruan ini ada 4 fasa. Yang pertama adalah pemerhatian, kedua mengingati, ketiga memproduksi dan akhir sekali ialah teguh, pendirian ataupun motivasi. Nama saya Muhammad Atif Muhammad Razif ingin menerangkan mengenai teori pemodelan dalam bilik darjah. Yang pertama ialah mengajar tingkah laku yang baru. Yang kedua ialah menggalakkan pengukuhan tingkah laku yang lama. Yang ketiga ialah mengukuhkan tingkah laku untuk murid-murid mengatasi perasaan takut dan malu. Dan seterusnya saya beralih kepada implikasi teori pemodelan baru. Yang pertama ialah guru menjadi role model kepada pelajar. Guru menjadi role model ni, guru menjadi sebagai model yang disukai oleh anak murid, pelajar-pelajar. Yang kedua ialah demonstrasi guru hendaklah jelas dan menarik supaya boleh ditiru dengan mudah. Yang keempat ialah guru mengambil rakan-rakan sebaya ataupun mengambil murid-murid sebagai role model. Jadi pelajar lain akan ikut pelajar yang menjadi role model, yang guru telah ambil pelajar itu sebagai role model dan menjadikannya sebagai seorang yang boleh diikuti dengan sifat positifnya. Yang kelima ialah guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik dan bermain peranan dan simulasi. Contoh penggunaan teori ini dalam PDP Sains ialah apabila guru menjalankan eksperimen bersama-sama dengan murid. Guru akan menjadi model dan akan menunjukkan demonstrasi kepada murid-murid. Sebagai contoh, cara untuk menggunakan radar seperti silinder penyukai. Guru akan menunjukkan demonstrasi tentang cara menggunakan silinder penyukai dengan betul. Dan murid-murid akan memerhati dan mereka akan meniru tindakan guru tersebut untuk menggunakan silinder penyukai, dan hasilnya murid-murid akan dapat menggunakan silinder penyukai dengan betul dan mengukur menggunakan silinder penyukai dengan tepat. Antara contoh lain yang dapat kita lihat ialah semasa berlakunya proses PNDP dalam kelas. Contohnya, semasa menggunakan sesuatu formula untuk pengiraan ataupun melukis sesuatu gambar yang berkaitan dengan sains. Guru-guru akan menjadi model dengan mendemonstrasikan formula yang perlu digunakan dan gambar yang perlu dilukis kepada akan memerhatikan secara untuk melakukan hal tersebut. Seterusnya, mereka akan meniru dan akhirnya mereka dapat mengaplikasikan cara-cara untuk menggunakan formula dan cara-cara untuk melukis gambar tersebut dengan sendiri.